بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-82. Dalam sesi ini kita akan beralih kepada surah Al-Ghashiyah, satu lagi surah mengenai hari kiamat. Surah ini selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan juga hari raya bersama dengan surah Al-A'la atau Sabbihisma rabbikal a'la. Selalunya surah Al-A'la dibaca di rakaat pertama dan surah Al-Ghashiyah ni dibaca di rakaat kedua. Surah ini selalu dibaca pada hari Jumaat kerana hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan umatnya mengenai hari kebangkitan semula manusia supaya umatnya membuat persiapan untuk menghadapi hari yang sangat menggerunkan itu. Surah ke-88 ini turun di Mekah. Al-Ghashiyah, satu lagi nama hari kiamat yang bermakna hari pembalasan, iaitu hari di mana setiap manusia akan dihisap dan menerima pembalasan atas segala amalnya sama ada baik atau buruk. Dan Allah lah yang akan menghitung segala yang dikerjakan. Surah ini memberi gambaran mengenai dua muka, iaitu pertama muka tunduk hina dan kedua muka penuh kenikmatan. Juga mengenai neraka dan syurga. Selain dari itu, termuat kecaman terhadap mereka yang tidak mahu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan juga kejadian alam ciptaan Tuhan. Mari kita alami peringatan dalam surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, hal ataka hadithul ghashiyah. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu hal ataka hadithu al-ghashiyah. Hal ni adalah istifham lah, harfun istifham, dia bermakna pertanyaan ya. Sudahkah? Dan ata adalah fi'il madhi mabni huwa, maknanya sampai. Dan ka ni adalah damir anta maf'ulun bi, makna kamu. So di sini dia merujuk kepada Rasulullah. Jadi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Rasulullah. Sudahkah sampai kepada kamu ya? Dan hadis tu berita. Dan ini adalah isim marfu' dan dia adalah fa'il yang dizahirkan daripada fi'il ata ni tadi. Ya, betul berita, telah sampai berita ya. Al-Ghashiyah, ni adalah makna bencana dahsyat ataupun kiamat. So Al-Ghashiyah ni adalah isim makrifah kamariyah majrul dan dia adalah bergandingan dengan hadisu ni, hadisul Ghashiyah. Jadi dua isim bergandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. So Al-Ghashiyah ni juga adalah merupakan perkataan yang menjadi tajuk ataupun nama surah ni, Al-Ghashiyah. Maknanya bencana dahsyat ataupun kiamat. Jadi ni adalah satu lagi nama hari kiamat tadi saya katakan. So, lagi satu, kita lihat ayat ini adalah merupakan ayat pertanyaan. Hal ataka hadisul ghashiyah. Kita dah lihat juga apa tu satu lagi masa kita buat surah Al-Insan kan, juga dimulai dengan hal ataka alal insan. Jadi sama ya pertanyaan. Ini adalah satu lagi gaya ataupun style untuk menarik perhatian. Jadi lazimnya untuk perkara yang besar, kita lihat apa tu semua perkara surah-surah atau ayat-ayat mengenai hari kiamat sememangnya menegaskan mengenai pentingnya atau besarnya hari kiamat ni yang kita semua manusia sepatutnya mengambil perhatian. Kita perlu memikirkannya ya, kerana kita akan mengalaminya. Ayat kedua, wujuhun yauma izin khashi'ah. So ayat ini mempunyai 3 perkataan. Sikitlah ya, wujuhun yauma izin khashi'ah. Wujuhun ni selalu kita jumpa dah muka kan. Dia adalah jamak taksir, dia isim nakirah marfu'. Sebab tu dia adalah mubtada' di sini. Yauma izin adalah zaraf zaman dan maf'ul fi pada hari itu. Khashi'ah ni isim nakirah marfu' dan dia merupakan kabar awal pada wujuhun, iaitu muka tunduk hina. Ni di sini kita baca dalam ayat ini khashi'ah.
describe muka pertama yang orang itu untuk orang yang ingkar ni, tunduk hina, kerana malu, terbongkar segala rahsianya dan juga kerana ketakutan akan diseksa. Jadi dalam Al-Ghashiyah ni Allah menggunakan khasyiah. Kita dah baca dulu dalam surah Al-Qari'ah. Ingat kita baca wujuhun yauma izin basirah. Di situ muka muram hodoh, juga muka orang yang ingkar. Jadi the way Al-Quran describe muka orang yang ingkar nanti di hari kiamat, satu tunduk hina, satu muram hodoh. Ayat kita yang ketiga, amilatun nasibah. Ayat ini mempunyai dua perkataan je lah. Amilatun and then nasibatun. Amilatun ni adalah isim nakirah marfu' dan dia merupakan khabar kedua, khabar sani kepada wujuhun ni. So kerja berat. Nasibatun ni adalah isim nakirah marfu' juga. Dia merupakan khabar ketiga, khabar salis, berpenat lelah. Juga kepada mubtada' dia wujuhun ni. Jadi wujuhun di sini walaupun maknanya muka tapi dia refer kepada manusia, itu orang yang ingkar ni. Jadi di sini kerja berat, berpenat lelah. Memang berpenat lelah ni sebenarnya untuk mengelakkan diri dari diseksa. Sebab selalunya memang lazimnya manusia sentiasa bekerja keras lah untuk memperolehi apa yang dikehendakinya. Ayat kita yang keempat, tasla naran hamiyah. Ayat ini mempunyai tiga perkataan, iaitu tasla, naran, hamiyatan. Tasla ni adalah isim, adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhamma muqaddarah daripada root word dia saliyah. Dalamnya tersebut fa'il dan mim mustatir, tak adanya hiya. Dia merupakan khabar rabi' atau khabar keempat kepada mubtada' wujuhun ni dalam ayat kedua kan, wujuhun yang khasyi'ah, iaitu muka yang tunduk hina tu. Jadi tasla ni makna dia memasuki naran, api neraka ya. Dan dia adalah isim nakirah mansub dan maf'ul bih di sini. Dan hamiyatan, dia adalah isim nakirah mansub dan dia adalah na'at. Itu kalau kita tengok na'at kepada naran. Jadi hamiyatan naran ni adalah dua-dua isim nakirah mansub, jadi dia sama ya. Jadi di sini dia memasuki api neraka yang amat panas. Auzubillahi. Itu orang yang ingkar walaupun berusaha mengelakkan diri diseksa, mereka tidak percaya. Mereka tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Ayat kelima, tusqa min ainin aniyah. Ayat ini mempunyai empat perkataan, iaitu tusqa min ainin aniyah. Tusqa ni adalah fi'il mudhari' marfu' majhul dengan dhamma muqaddarah daripada perkataan saqa, dia punya root word. Dan dalamnya tersembunyi naib fa'il, sebab dia majhul kan, jadi ada naib fa'il. Itu dhamir mustatir, tak adanya hiya, dan dia juga merupakan khabar kamis atau khabar yang kelima juga kepada mubtada' wujuhun tadi tu, yang wujuhun hasyi'ah kan, yang muka tunduk hina. Di sini tusqa maknanya dia diberi minum. Min adalah harfu jar, makna dari, and then ainin, mata air. Dia adalah isim nakirah majrul. Aniyatin, isim nakirah majrul, dan dia juga sama dengan ainin tadi, jadi dia merupakan na'at di sini. Aniyatin ni merupakan na'at atau sifat kepada ainin, iaitu mata air menggegak panas. Jadi di sini kita lihat mereka orang yang ingkar ni ya, diberi minum dari mata air yang memancarkan air yang menggegak. Satu dari siksaan yang mengerikan bagi orang yang masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Ayat yang ke-6, laisa lahum ta'amun illa min dari'. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu laisa lahum ta'amun illa min dari'in. Laisa ni makna tiada. So dia fi'il madhi jamid, nasi juga. Dan dia adalah mabni di sini. Jadi dia sebab dia nasi, dia akan ataupun nawasih, dia akan ada isim laisa dan khabar laisa. Tapi kita lihat diikuti oleh lahum ni, jamak majrur. Selalunya kalau jamak majrur dia akan menjadi khabar muqaddam. Jadi sini khabar laisa muqaddam lah. Ya, dan lepas tu maknanya tiada bagi mereka. Ta'amun, makanan. Ini adalah isim nakirah marfu'. Dia adalah merupakan isim laisa mu'ahar. Sebab dia datang selepas khabar kan. So khabar laisa muqaddam, lahum, and then ta'amun adalah isim laisa mu'ahar. Dan illa isim istiqna, makna kecuali, min adalah harfu jar dari, dari'in, pokok berduri, isim nakirah majrur. Di sini kita lihat tiada bagi mereka makanan kecuali dari pokok berduri.
Jadi di sini mereka diberi makan dari pokok yang tidak boleh dimakan walaupun binatang. Ya, sebab berduri kan sakit. So kita lihat apa tu, ini ada persamaan dengan surah Al-Waqiah dalam ayat ke-52 dulu bila dia kata mengenai zakum kan, orang yang dalam neraka juga diberi makan dari pokok zakum, jangan juga berduri. Auzubillahi min zalik. Ayat ke-7, la yusminu wa la yughni min ju'. So kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan. Itu la yusminu wa la yughni min ju'. So la ni adalah harfun nafi, makna tidak. And then yusminu. Yusminu adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan asmana. Apa itu di dalamnya tasmi' fa'il dan min mustatir tak adanya huwa. Dia merupakan na'at kepada pokok dari tadi tu. Pokok yang berduri tadi kan. Yang tidak dia menggemukkan pokok tu. Kalau makan dia tidak menggemukkan. Dan wa harfun ataf makna dan. La juga harfun nafi makna tidak. Yughni apa tu fi'il mudhari' huwa daripada perkataan aghna. Dan dalamnya tasmi' fa'il dan min mustatir tak adanya huwa. Dia la yughni ni adalah maktuf juga. Maktuf dia adalah apa tu kepada maktuf alai dia tadi la yusminu lah. La yusminu, la yughni. Sama pattern kan? Min adalah harfu jar, makna dari. Ju'in adalah makna kelaparan. Dia adalah isim nakirah majrur. Kalau kita lihat dia dari kelaparan, min ju'in ni adalah jar majrur. So kita lihat ayat ini menunjukkan pokok yang berduri itu makan tak menggemukkan dan tak menghilangkan kelaparan. Tapi kena makan juga sebab lapar dan tak ada makanan lain dalam neraka ni. Auzubillahi min zalik. Ayat ke-8. Wujuhun yawma izin na'imah. Sekarang kita beralih kepada ayat yang lain. Ya. So, kita lihat ayat ni juga mempunyai 3 perkataan. Iaitu wujuhun yawma izin na'imah. Wujuhun seperti tadi jugalah dia muka. Ya. Isim nakirah marfu' dan jamak taksir dan dia adalah mubtada'. Yawma izin adalah zarf zaman dan maf'ul fih lah. Muka pada hari itu. Na'imatun. Penuh kenikmatan. Muka siapa pula ni? Ialah muka orang beriman. Ya. So kita na'imatun ni adalah isim nakirah marfu'. Dia merupakan kabar awal kepada mubtada' wujuhun ni tadi. So kita lihat apa tu muka pada hari itu penuh kenikmatan. Jadi dalam ayat ini disebut apa tu na'imatun, penuh kenikmatan. Tapi dalam surah Al-Qari'ah hari itu kita baca wujuhun yauma izin nadirah. Ingat tak? Muka pada hari itu berseri-seri. Jadi orang beriman muka berseri-seri atau penuh kenikmatan. Itulah Allah describe dalam Al-Quran. Ayat yang ke-9. Lisa'iha radiyah. So ayat ini mempunyai 4 perkataan. Iaitu li, and then sa'i, and then ha radiyah. Li adalah harfu jar, makna kerana sa'i adalah isim majrul, sa'iha isim dengan damir, jadi dia adalah mudhaf ilaihi di sini. Kerana usahanya radiyatun. Ini adalah merasa senang. Ini adalah kabar. Dia adalah isim nakirah marfu'. Dia merupakan kabar kedua atau kabar sani kepada wujuhun tadi. Iaitu orang tadi kerana usahanya merasa senang. Jadi dia mendapat kesenangan lah hasil amal baiknya di dunia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ini. Amin. Ayat ke-10 kita. Fi jannatin aliyatin. So kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan. Iaitu fi jannatin aliyatin. Fi ni adalah harfu jar. Maknanya dalam. Jannatin dia adalah isim nakirah majrul. Maknanya syurga lah kan. Dia adalah fi jannatin adalah jar majrul. Dan juga merupakan kabar talis. Atau kabar yang ke-3 ya, yang itu pada mubtada' yang wajah apa tu yang penuh kenikmatan iaitu na'imatun tadi ya, dalam ayat ke-8 tadi. Aliyatin ni apa tu yang tinggi, jadi syurga yang tinggi ya. Jadi kita lihat dia adalah isim nakirah majrul, dia sama dengan jannatin tadi kan. Jadi dia adalah merupakan na'at kepada jannatin ni. Jannatin aliyatin. Jadi sama kan. So berada dalam syurga yang tinggi. Alhamdulillah. Ayat ke-11. La tasma'u fiha laghiyah. So ayat ini mempunyai 5 perkataan. Iaitu la tasma'u fiha laghiyah.
Dan la ni adalah harfun nafi dan dimakna tidak. Tasma'u ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan sami'a dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mim mustatir tak adanya anta. Tidak ia mendengar. Ni adalah la tasma'u ni merupakan na'at sani atau na'at kedua kepada jannatin tadi yang kita ada ayat sebelum ni, iaitu yang syurga yang tinggi tadi kan. So syurga yang tinggi itu adalah na'at pertama. Ini na'at kedua, tidak ia mendengar. Fiha dalamnya dia jawab majrur lah, lawiyatan, perkataan yang sia-sia, lawa kan. Ni lawiyatan ni adalah isim nakirah mansub. Dia merupakan maf'ul bih lah kepada tasma'u ni, fi'il mudhari' di sini. Jadi tidak ia mendengar dalamnya, itu dalam syurga tu perkataan yang sia-sia. Ayat ke-12, fiha ainun jariyah. So ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu fi dan ha ainun jariyah. Fi adalah harfu jar, makna di dalam. Ha adalah dhamir hiya, maknanya di dalamnya, iaitu syurga tadilah kan. Dan ainun mata air. So kita lihat ni isim nakirah marfu' dan dia merupakan mubtada' mu'akhar di sini. Mata air ni, and then fiha ni adalah dia punya khabar. Jadi dia merupakan khabar muqaddam. Jadi apa tu ainun mata air, di dalamnya, di dalam syurga, jariyatun mengalir. So jariyatun ni adalah isim nakirah marfu' dan dia adalah na'at kepada ainun. Kita tengok dua-dua adalah isim nakirah marfu'. Jadi dia sama. Jadi ainun jariyatun, mata air yang mengalir. Dan fiha ainun ni juga merupakan na'at salis atau na'at ketiga untuk jannatin tu. So maknanya di dalamnya mata air. Tu apa tu yang mengalir. Ayat ke-13, fiha sururum marfu'ah. Kita lihat apa tu ayat ini mempunyai 4 perkataan. Fiha sururun marfu'ah. Fi ni adalah harfu jar, makna di dalam, dan ha dhamir ya, dia ada maknanya nya, itu dalam syurga itulah. Ya, and then apa tu sururun, ni adalah pelamin, dia adalah isim nakirah marfu', dia jamak taksir, dia ni adalah mubtada', tapi dia adalah mubtada' mu'akhar kerana kita dapati khabar muqaddam, khabarnya datang dahulu daripada dia. Jadi sini khabar muqaddam kita adalah fiha, iaitu pelamin di dalamnya di sana, apa tu marfu'atun, yang ditinggikan. Ini adalah isim nakirah marfu', dalamnya dia adalah merupakan na'at. So kita tengok dia dua-dua adalah isim nakirah marfu'. Seperti tadi juga. Jadi marfu'atun dengan sururun, jadi apa tu dia na'at dan man'ut di sini. Jadi di dalamnya pelamin yang ditinggikan. Dan dia na'at merupakan na'at rabi' atau yang keempat untuk jannatun tadi. Jadi sifat jannatun tadi macam-macam ya. Ayat kita yang ke-14, wa akwabun maudu'ah. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu wa akwabun maudu'ah. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Akwabun, piala minuman. Dia adalah isim nakirah marfu', jamak taksir. Dia adalah merupakan maktuf sebab lepas ataf kan. So dia maktuf alai dia tadi ayat ke-13 sebelum ni, iaitu sururun tu yang pelamin tadi kan. Dan maudu'ah ni apa tu isim nakirah marfu'. Dia kalau kita lihat dia sama dengan akwabun tadi, dua-dua isim nakirah marfu'. Jadi dia adalah merupakan na'at kepada akwabun, iaitu piala minuman yang disediakan. Lepas tu kalau kita lihat ayat seterusnya adalah ayat ke-15, wa namariku mau masfufah. So kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu wa namariku masfufah. Wa ni adalah harfun ataf, satu lagi ataf makna dan. Namariku ni bantal-bantal, dia adalah isim marfu' dan jamak taksir. Dia merupakan maktuf. Maktuf dia apa tu maktuf alai dia juga tadi adalah sururun yang pelamin tu. Jadi kita lihat sururun tu dia ada tanwin, tapi namariku ni dia tak ada tanwin sebab dia adalah mamnu' min as-sarf. So kita dah belajar konsep mamnu' min as-sarf, dia memang tak boleh ada tanwin. Iaitu di sini dia adalah jenis apa tu ataupun pola siratul muntahal jumuk ni, iaitu apa tu kita dah buat ni dalam sesi ke-7, iaitu perkataan jamak taksir selepas alif. Kita ada 2 lepas alif ni kan, namariku alif ni ada 2 huruf ra dengan kaf di sini, dan dia atau polanya adalah mafa'ilu. Jadi ini adalah satu mamnu' min as-sarf. Dan masfufah maknanya yang teratur. Ini adalah isim nakirah marfu'. Juga di sini apa tu kita tengok dia adalah na'at.
Di sini juga konsep yang sama, sebab walaupun dia ada tanwin, tapi di sini tak ada tanwin, tapi dia masih na'at dan man'ut juga. Sebab sini ni adalah dia memang dari segi konsepnya dia memang tak boleh menerima tanwin, ya, mamnu saraf. Dan bantal-bantal yang teratur. Ayat ke-16, wazarabiyu mabsusah. Kita lihat ayat ini juga mempunyai 3 perkataan, iaitu wa dan zarabiyu dan mabsusah. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Zarabiyu ni adalah isim marfu' jamak taksir. Seperti tadi juga, dia ni juga adalah mamnu' min saraf. Iaitu selepas alif ada 2 huruf. Muntahal jumuk jugalah ni, seratul muntahal jumuk. Makna di sini hamparan-hamparan. Mabsusatun ni makna terbentang. So isim nakirah marfu' dia merupakan na'at. Walaupun saya kata tadi dia tak sama lah, exact sama, ya, tak ada dua-dua, tak ada tanwin. Dia tak ada tanwin zarabiyu ni, dia tak ada tanwin, tapi sebab dia memang secara konsep mamnu min saraf, dia tak boleh terima tanwin. Jadi sini dan hamparan-hamparan terbentang. Jadi memang sangat selesa dalam syurga ni, ada bantal-bantal, ada pelamin, ada hamparan-hamparan terbentang. Alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan kita doa kita sama-sama dapat masuk syurga ni. Ayat ke-17, fala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu dan fa dan la. Yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. So ni adalah harfun istifham, makna apakah. Fa ni adalah harfun atam, makna maka. La ni makna tidak, harfun nafi, ya. Apakah maka tidak. Yang zuruna, mereka memperhatikan. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan nazara, dan dalam disebut fa'il dan mutasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi majra fi'il. Dan ila ni adalah harfu jar, makna kepada. Al-ibli, al-ibli ni adalah isim ma'rifah kamar majrur dan maknanya ada unta, ya. Dan kaifa ni adalah isim istifham, ni adalah hal, maknanya bagaimana. Dan khuliqat ni adalah fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan khalaqa, dan dalamnya tersembunyi naib fa'il dan min mustatir, tak adanya ya. Sebab kita ada majhul tu, kita ada naib fa'il di sini. Ia telah diciptakan. Apakah maka tidak mereka memperhatikan kepada keadaan unta, bagaimana ia telah diciptakan. So kita lihat kaifa ni adalah hal juga di sini. Hal berbentuk isim istifham. Kaifa ni kita telah buat konsepnya dalam sesi ke-37 dahulu, ya. Bila ada hal, kita akan ada sahibul hal, dan ia selalunya merupakan ayat fi'liyah. So dalam ayat ini kita melihat khuliqat ni lah, ayat fi'liyah yang bermakna ia telah diciptakan, kan. So jadi hal ni bagaimana? Bagaimana Allah suruh kita lihat bagaimana unta diciptakan. Kita kena fikirkan, ya. Jadi di sini dalam surah ini kita lihat satu lagi gaya Allah hendak menarik perhatian, iaitu dengan menggunakan konsep perkataan berbentuk hal dari isim istifham kaifa. Ini yang pertama, kita akan jumpa 3 kali lagi berturut-turut. Jadi ada 4 sebenarnya Allah gunakan dalam ayat yang berturutan, ya. Jadi ini adalah lagi satu style yang sangat menarik sebenarnya mengenai Al-Quran ni. Ayat ke-18, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. So ayat ini mempunyai 5 perkataan, ya, iaitu wa dan ila as-sama'i kaifa rufi'at. So wa ni adalah harfun atam, makna dan. Ilas sama, ila ni adalah harfun jar kepada as-sama'i, langit. Ni adalah isim ma'rifah samsiah majrur, dan ila sama ni adalah maktuf. Maktuf alaihi tadi kita ada ilal al-ibli, kan. Ilal ibili tadi kepada unta, dan di sini Allah suruh kita lihat dan kepada langit. Tadi dia suruh lihat kepada unta, ni disuruh kepada langit. Kaifa bagaimana, rufi'at ia ditinggikan. Kaifa ni adalah isim istifham, satu lagi hal tadi. Ini rufi'at fi'il madhi hiya majhul, dan dalamnya sebenarnya naib fa'il dan min mustatir, tak adanya hiya. Jadi ni kita lihat satu lagi hal berbentuk isim istifham. Seperti tadi kita ada sahibul hal dia, di sini rufi'at lah ni. Itu makna dia ditinggikan. Jadi bagaimana langit ditinggikan. Ini kali kedua seperti saya kata tadi. Ayat ke-19, wa ilal jibali kaifa nusibat. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, wa ila al-jibali kaifa nusibat. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan, ila adalah harfu jar, makna kepada. Al-jibali, gunung ganang. Ini adalah isim ma'rifah kamar majrur dan jamak taksir, iaitu jamak kepada jabalun, kan, dia punya mufrad dia.
Dan kaifa ni adalah isim istifham lagi sekali, iaitu halnya bagaimana. Nusibat, ia ditegakkan. Ini adalah fi'il madhi hiya majhul daripada perkataan nasabah, dan dalamnya tersembunyi naib fa'il dan mim mustaqil takdirnya hiya. Dan kepada gunung ganang bagaimana ia ditegakkan. Jadi di sini kita lihat ilal jibali ni adalah maktuf kepada gunung ganang. Jadi maktuf alaihi dia tadi pada ayat sebelum ni kita ada ilal samai. Itu apa tu, kepada langit. Jadi kita lihat di sini juga sama seperti tadi, kita ada hal berbentuk isim istifham kaifa, dan juga ada sahibul hal ayat fi'liyah nusibat di sini, bermakna bagaimana gunung ganang ditegakkan. Ini yang ketiga. Jadi kita lihat teknik bahasa yang sangat menarik dan unik, dan menggunakan konsep hal berbentuk isim istifham kaifa dan sahibul hal ayat fi'liyah untuk menarik perhatian. Dalam surah Al-Waqi'ah kita dah lihat Allah menggunakan teknik ayat tanya juga bertubi-tubi untuk menarik perhatian. Ingat masa kita buat ayat yang ke-58 dahulu. Afara'aitum ma tumnun, tidakkah kamu melihat keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim. Dan ayat ke-63, afara'aitum ma tahrusun, tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam. Lepas tu ayat ke-68, afara'aitumul ma allazi tashrabun, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum. Dan ayat ke-71, afara'aitumun narallati turun, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan. Jadi kita lihat Allah suruh kita lihat di sana air mani, apa tu, dan apa yang kamu tanam, apa yang air yang kamu minum, dan juga api yang kamu nyalakan. Jadi di sini ayat ni Allah suruh lihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, dan di sini gunung ganang bagaimana ia ditegakkan. Jadi ini dah yang ketiga ya. Mari kita lihat yang keempat. Ayat ke-20 kita, wa ilal ardi kaifa sutihat. So ayat ini juga mempunyai 5 perkataan, iaitu wa dan ila al ardi kaifa sutihat. Wa ini adalah harfun atas seperti tadi juga, dan ila ni harfun jar kepada al-ardi, bumi. Ini adalah isim makrifah kamariyah majrul, dan kepada bumi. Ilal ardi ni adalah maktuf kepada dalam ayat ini. Jadi maktuf alaihi tadi kita ada ilal jibali tadi kan. Jadi ilal jibali dengan ilal ardi sama kan. Kaifa ni bagaimana, dan dia adalah isim istifham dan dia adalah hal yang keempat ni sutihat adalah fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan sataha, dan dalamnya terbunyi naib fa'il dan mim mustaqil takdirnya hiya di sini. Jadi dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Jadi Allah suruh kita melihat yang keempat ni kepada bumi. Di sini hal tadi, jadi kita ada sahibul hal kita adalah sutihat ni lah. Apa tu, dia ayat fi'liyah di sini. Jadi makna ia dihamparkan. Jadi di sini kali keempat kita jumpa ayat pendek tapi loaded sebenarnya. Ya, kalau lihat mungkin kita bertanya-tanya mengapa Allah memilih untuk manusia memperhatikan 4 perkara ini, iaitu bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ganang ditegakkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Kita perlu ingat ayat ini turun kepada orang Arab yang tinggal di padang pasir kan. Yang dan kalau kita lihat alam sekitar dia 4 perkara ni lah yang boleh nampak dengan senang. Kat mana-mana pun dia di padang pasir tu boleh lihat. Sebab dia ada unta kan. Kalau dia naik unta, jadi dia ada unta, dia boleh lihat langit, dia nampak gunung ganang dan juga nampak bumi yang dihamparkan. Jadi very accessible. Tak perlu lagi nak imagine untuk comprehend bagaimana keagungan Allah jadinya. Jadi lagi satu, kalau kita lihat satu pengajaran lah, kalau kita ingin mengajar, pilihlah contoh yang mudah dilihat. Kalau kita lihat Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah pun kan, tadi saya sebut, Allah suruh melihat, tidakkah kamu melihat kepada air mani yang kamu pancarkan, kepada pohon yang kamu tanam, kepada air yang kamu minum, dan api yang dinyalakan. Jadi semuanya yang familiar yang berada di sekitar kita. Jadi tak payahlah nak susah. Jadi tak ada excuse later. Kalau kita ditanya kemudian, sebab Allah memang memberi example, contoh-contoh yang memang senang nampak dilihat. Tapi yang lebih penting pada saya lah di sebalik suruhan ini adalah supaya manusia mengakui keagungan dan kekuasaan Allah. Itu sangatlah penting. Jadi kita lihat kehebatan Al-Quran ni kaya dengan gaya bahasa yang unik lah pada saya.
Selain dari mesej yang jelas dan simple, ada juga mesej yang tersirat, yang sangat dalam, yang memerlukan daya fikir yang tinggi untuk memahaminya. Hayatilah dia. Ayat ke-21, fazakir innama anta muzakkir. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu fa, dan zakir, innama anta muzakkir. Fa ini adalah pun istinaf, mana maka zakir adalah fi'il amar mabni daripada perkataan zakara juga, ya. Apa tu, dia adalah dalamnya tu fa'il damir mustatir takdirnya anta. Maka berikanlah peringatan. Innama ini adalah kafatun dan makfufatun. Apa tu harfun, dan juga adalah harfun taukid. Maknanya sesungguhnya hanyalah anta, damir lah ni, apa tu, damir munfasil kan untuk anta, dan dia selalunya damir munfasil, saya selalu kata dia mubtada, berfungsi sebagai mubtada. Jadi sini maknanya kamu, itu kamu ni refer kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muzakkir, muzakkir ni adalah isim nakirah marfu', dia adalah merupakan khabar di sini kepada mubtada anta ni, kamu Muhammad pemberi ingatan. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya hanyalah kamu Nabi Muhammad SAW pemberi ingatan. Jadi di sini Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW memberi peringatan, dan Allah menegaskan baginda hanyalah pemberi peringatan. Sama ada manusia menerima atau tidak, itu di luar tugas dan bidang kuasa baginda sebenarnya. Ayat kita yang ke-22, lasta alaihim bimusaitir. So ayat ni mempunyai 5 perkataan, iaitu lasta alaihim bi musaitir. Lasta ni adalah fi'il madhi nasila, dan dia adalah saudara kana, dan sebab tu dia akan ada isim laisa dan juga khabar laisa. So di sini isim laisa ni adalah tersembunyi, dan itu dia merupakan damir mutasil mabni dengan ta atau fathah takdirnya anta di sini fi mali rafi'in. Maknanya kamu bukanlah. Alaihim ni adalah jawab majrur, makna atas mereka. Bi ni adalah puja, makna dengan. Musaitir, ada orang yang berkuasa. Ni adalah isim nakirah mansub, dan dia merupakan khabar laisa. Dia mansub walaupun kita lihat dia ditulis sebagai baris bawah kerana dia lepas harfu jar. Tapi sebagai fungsi dia adalah mansub. Jadi dia adalah majrur lafazan mansub mahalan di sini. Jadi maknanya kamu bukanlah atas mereka dengan orang yang berkuasa. Itu Allah menegaskan lagi bahawa Nabi Muhammad SAW tidak berkuasa untuk menukar umatnya jika mereka tidak mahu menerima ajaran baginda. Ayat yang ke-23, illa man tawalla wa kafar. Di sini kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan. Dan apa tu, illa man tawalla wa kafar. Illa ni adalah harfun istina, makna kecuali, dan man ni dia adalah isim mausul dan juga mustasna, sebab kita ada istisna di sini. Illa ni jadi man ni jadi mustasna, dan dia juga merupakan mubtada, so lepas tu kita lihat juga dia juga sebab apa dia jadi isim syarat di sini, kecuali orang yang tawalla ni adalah fi'il madhi mabni, dalam jasmi fa'il dan mustatir takdirnya huwa, ia berpaling. Wa ni adalah makna apa tu, dan dia adalah harfun ataf. Kafara dia adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tersembunyi fa'il dan mustatir takdirnya huwa, dan sebab lepas dia ataf jadi dia adalah matuf di sini. Maknanya ia kufur ingkar. So matuf alaihi dia tawalla lah ni. Jadi dua-dua adalah fi'il madhi, So kecuali orang yang ia berpaling dan ia kufur ingkar. Ayat kita yang ke-24, fayu'azzibuhullahul azabal akbar. So ayat ini juga mempunyai 6 perkataan, iaitu fa yu'azzibuhu Allahu al-azaba al-akbar. Fa ni adalah harfun rabitah, makna maka. Yu'azzibu ni adalah fi'il mudhari' marfu' huwa, dan dia merupakan juga jawab syarat, maka akan menyeksa. Sebab kita tadi sebelum ni kita ada ayat syarat man tawalla kan, orang yang berpaling dan kufur ingkar. Jadi jawab dia akan menyeksa. Hu-nya ni adalah damir huwa lah ni, maf'ulun bihi muqaddam, sebab dia datang sebelum daripada fa'il. Fa'il dia adalah Allahu ni, dia isim makrifah samsiah marfu' kan, dan makna oleh Allah. Dan al-azaba ni dengan azab siksa. Di sini dia adalah isim makrifah kamar yang mansub, dan dia adalah maf'ulun mutlak di sini,
So di sini kita lihat maf'ul mutlak selalunya memang menekankan atau menegaskan mengenai fi'il. So fi'il kita yu'azibu, al-azaba. So dua-dua daripada perkataan azaba dengan azaba ya. So kalau kita lihat dia memang menegaskan, jadi yu'azibul azabal, jadi akan menyiksa dengan azab siksa al-akbara yang sebesar-besarnya. Ya, so di sini al-akbara ni adalah isim ma'rifah kamar yang mansub dan dia adalah na'at ataupun sifat kepada al-azaba, al-akbara. So di sini Allah mengatakan, Allah menegaskan orang yang kufur ingkar, Allah lah yang akan membalas mereka dengan seksa yang besar ya. Jadi maka akan menyiksanya oleh Allah dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Auzubillahi min zalik. Ayat ke-25. Inna ilaina iyabahum. So kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu inna dan ilaina iyaba dan hum. Inna adalah harfun nasab dan juga taukid, makna sesungguhnya. Ilaina ni adalah jawab majrur lah, dia makna kepada kamilah ya. Na ni refer kepada Allah lah. Dan ilaina ni juga merupakan khabar inna muqaddam di sini ya. Sebab kita pada iyabahum ni merupakan isim inna muakhar. Jadi kembalinya mereka ya. So di sini iyaba ni adalah isim mansub dan juga dia adalah mudhaf, iyabahum sebab damir dengan isim, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Jadi sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Ayat ke-26, summa inna alaina hisabahum. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu summa, inna, dan alaina, hisaba, dan hum. Summa ni harfun ataf, makna kemudian. Inna ni adalah harfun nasi dan dia merupakan harfun taukid juga. Jadi bila kita ada nawasih ni ya, kita akan ada isim inna dan khabar inna. Kita lihat apa ni makna sesungguhnya ni ya. Dan alaina ni adalah jar majrur. Dia jadi khabar inna muqaddam ni di sini sebab dia datang sebelum isim inna. Iaitu isim inna muahar ni kita lihat ni hisaba ni, iaitu dia adalah isim mansub ya. So di sini kemudian sesungguhnya atas kamilah ni Allah lah, soal menghitung, iaitu menghitung amal hum ni mereka. Ni adalah damir hum, dia adalah mudhaf ilaih lah. Jadi kita lihat hisabahum ni isim dengan damir, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Jadi inna alaina hisabahum ni adalah merupakan maktuf kerana kepada ayat sebelum ini 25 kita ada inna ilaina iyabahum. Di sini inna alaina hisabahum. So bunyi bersama kan. Jadi di sini maknanya kemudian sesungguhnya atas kamilah soal menghitung amal mereka. Jadi Allah menutup surah ini dengan menegaskan bahawa semua manusia akan kembali kepadanya. Dan Allah lah yang akan menghitung segala yang dikerjakan, baik atau buruk, dan memberi balasan setimpal dengan apa yang dikerjakan. Jadi secara keseluruhannya surah ini memberi gambaran mengenai 2 muka yang terdapat pada hari kiamat kelak. Iaitu pertama, muka tunduk hina, iaitu muka orang yang dalam neraka, menerima balasan seksa yang mengerikan kerana keingkaran mereka. Kedua, muka penuh kenikmatan, iaitu mereka yang masuk syurga, menerima balasan yang sangat membahagiakan hasil dari amalan baik mereka. Jadi muka yang manakah hendak kita memilih? Fikir-fikirkanlah. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.